Baiklah, demikianlah tadi persembahan-persembahan multimedia khas daripada Jabatan Pembangunan Wanita Tentera Udara di Raja Malaysia dan Perkeso. Hebat sangat video-video itu tadi. Para hadirin sekalian, terima kasih kerana masih kekal bersama kami di Karnival Kejaya dan Usahawan Wanita Peringkat Negeri Kedah 2021, satu inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia dengan bersama Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Negeri Kedah. Baiklah, marilah kita teruskan majlis dengan sesi keempat bertajuk Cabaran dan Peluang Wanita dalam Pekerjaan. Dengan ini saya dengan berbesar hati menjemput kembali moderator kita Puan Iliana binti Yusof. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Masih pagi lagi kan? Okey, kita tiba pada sesi terakhir kita iaitu cabaran dan peluang wanita dalam pekerjaan. Dan to be honest, saya rasa sangat bersemangat bila tengok video yang dipaparkan tadi. Terutamanya kita nak kita akan menyambut kemerdekaan soon. Jadi dia rasa macam semangat betul dengan video yang diberikan. Jadi untuk panel pertama, panel yang daripada yang berbahagia Major Rosniza binti Abdul Kadir daripada TUDM. Major akan bersama kita nanti insya-Allah pada sesi pertama dalam sesi ini. Sedikit latar belakang, beliau berasal daripada Keluang Johor. Lahir pada 12 September 1980, mempunyai pendidikan daripada postgraduate diploma in strategic and defense studies, diploma in mechanical aeronautical engineering, pengalaman bekerja sangat hebat, operational pilot, jurulatih penerbangan helikopter, ketua bahagian latihan sekolah latihan pegawai sehingga kini, maknanya beliau merupakan seorang jurulatih insya-Allah. Dan pencapaian anugerah pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2012 dan 2017. Untuk sesi seterusnya nanti kita akan bersama dengan orang yang tidak kurang hebatnya juga, yang berusaha Encik Khairul Anwar bin Ghazali daripada Perkeso, berasal daripada Selangor. Lahir pada 5 April 1994, mempunyai pendidikan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan, focusing on keuangan. Pengalaman kerja akaun eksekutif di Kudrat Maritim dan sekarang menyandang jawatan Ketua Penyelaras Sistem Insurans Pekerjaan ataupun EIS, betul ya Cik Khairul, di Kedah dan Perlis, dan pernah mendapat anugerah Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Terbaik pada 2019. Jadi orang-orang hebat akan bersama saya pada pagi ini insya-Allah. Jadi untuk para hadirin sekalian, sekiranya mempunyai sebarang soalan, silalah type di chat box dan kita akan cuba masukkan soalan-soalan itu bersama panel, dan kita ada lebih kurang sejam dan setengah jam untuk setiap sesi. So tanpa membuang masa, saya nak pergi bersama dengan yang berbahagia Major Rosniza untuk tajuk Tiada Jurang Pemisah. Tajuk hebat tu. Assalamualaikum, selamat pagi juga sekali lagi kepada Bahagia Major. Menjadi seorang juruterbang wanita adalah satu bidang kejayaan yang dikagumi, terutamanya jika ia disandang oleh seorang wanita. Bagaimana Major boleh memilih bidang ini dan apakah memang Major memang menjadi cita-cita Major untuk sejak kecil untuk mendalami bidang ini? Boleh kongsikan Major? Assalamualaikum Puan Lana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih atas jemputan sebagai panel dalam webinar ni. Okey, bila berkaitan dengan soalan yang Puan anjurkan tadi mengenai jawatan yang disandang dan memilih tu, itu sebabnya daripada kecil memang macam saya katakanlah, saya memang aktif daripada kecil dan suka benda-benda lasak ni. So memang daripada kecil duk cakap nak jadi polis lah, nak jadi askar lah. Itu antara memang yang minat lah. So sebab kenapa bercita jadi pilot ni mungkin sebab dekat Keluang lagi ada camp tentera, bapa saya pun kerja dalam camp tentera tu. So mungkin daripada situ jugalah. Jadi memang dibesarkan dalam environment ketenteraan. Jadi mungkin dah biasa lihatlah militeri ni sebagai sesuatu yang tidak heran lah agaknya. Jadi memilih untuk menjadi juruterbang. Soalan saya ketiga, memilih untuk menjadi juruterbang dan seterusnya jurulatih kepada protege dalam bidang aviasi ketenteraan.
dua bidang yang dikira non-tradisional ataupun non-tradisi kepada wanita. Bagaimana Meja katakan yang tadi Meja katakan this is for me, dan bagaimana Meja berjaya mengharungi perik getih dunia ketenteraan sehingga berada di tahap ini? Boleh kongsikan? Kalau cakap pasal jadi juruterbang, jadi protege semua tu, sebab yang saya amalkan daripada kecil adalah prinsip saya boleh lah. Apa benda pun saya boleh. Sebab memang kita yang seperti kita selalu sedia tahulah, halangan tu bukan daripada luar pun. Sebenarnya halangan yang kita ada selalu is halangan dalam diri sendiri. Diri sendiri yang suka cakap, no, saya tak boleh. No, saya tak boleh. Sebenarnya that is the big problem. Bukannya orang yang cakap, orang selalu kata perempuan tak boleh buat benda ni, perempuan tak boleh buat benda ni. Benda tu kalau mindset kita, we can do it, saya boleh buat, memang benda tu boleh pun sebenarnya. So kenapa macam mana boleh jadi jurulatih untuk penerbangan? Benda ni memang kalau dalam tentera udara itu akan mengikut step by step, daripada kami student juga, dan then kami pergi operational. Di operational dia ada step by step, daripada co-pilot jadi aircraft captain, dan cukup jam penerbangan dan kita untuk dari segi knowledge semua dah complete, so dia akan hantar kita untuk jadi jurulatih. So daripada situlah, nak tak nak memang kita kena buat juga. Saya boleh. Saya memang boleh. Itu sangatlah bukan senang nak mencakap saya boleh. So, especially bila kita cerita pasal bidang yang bukan biasanya known. Kalau nak kata wanita, saya boleh memasak, saya rasa semua wanita boleh sebut saya boleh memasak. Sedap tak sedap tu cerita lain. Boleh. Tetapi yang penting. Saya boleh menjadi seorang juruterbang dalam bidang aviation dan bukannya komersial pun dalam bidang ni. Jadi boleh tak sedikit yang bagi Meja kongsikan jenis-jenis pesawat yang bagi Meja dah pernah membawa lah. Okey. Daripada basic saya sebelum terbang helikopter, so saya terbang PC-7 dulu. PC-7 and then dah cukup 100 jam lebih macam tu, baru saya pergi ke helikopter Alouette. So dan saya tamat basic saya dekat Alouette, dan baru saya pergi ke Nuri daripada 2005 sampai 2014 di Nuri. Dan selepas tu baru saya patah balik ke Alostar untuk mengajar pula, dan saya terbang balik semula Alouette. Selepas tu dapat kapal baru, baru kami terbang EC-120 Eurocopter. Itu antara kapal yang pernah saya terbang lah. Tapi yang saya ada lesen untuk terbangan dia. Ada juga saya terbang MB3, tapi memang saya just terbangkan sebab naik dengan aircraft captain dia. So dia kata nak pergi terbang. Saya kata okey, saya try. So boleh lah. Cukup saya kagumi. Boleh yang bagi Meja kongsikan misi-misi apa yang bagi Meja selalu laksanakanlah bersama apabila melakukan penerbangan, sebab fokus Meja sekarang adalah kepada helikopter kan. Jadi misi apa yang selalu dilaksanakanlah, yang selalu menjadi things that you do dalam UDM? Kalau untuk helikopter biasanya kami buat misi ulang bekal untuk tentera darat dekat sepadan yang mana je poin-poin yang dijaga tu dalam hutan tu. And then dekat laut tu ada Pulau Perak. So itu tempat yang mana kita akan biasa ulang bekal lah. Selain tu kita ada buat latihan untuk tentera udara, tentera laut, tentera darat, semua mana tu diorang jam daripada kapal lah. Semua tu kami akan buat juga. Jadi tadi selain tu dengan ops banjir. Ops banjir. Jadi tadi sebelum kita bersama dalam sesi ni pun yang bagi Meja ada kongsikan, sebenarnya ada juga wanita yang membawa wings tadi, yang membawa pesawat yang kita panggil, saya tak tahu, saya tak pasti nama dia, yang terbalik bila aeroshow and whatnot. Jet fighter. Jet fighter. Sorry. Yes. Hilang pula kata-kata saya. Rupanya ada juga wanita yang membawa jet fighter. So saya rasa boleh kongsikan dengan para pendengar bagaimana wanita boleh also fly a jet fighter. Boleh, sebab kalau nak cakap jet fighter tu memang kita ada dua setakat ni, yang kita memang ada dua yang satu aktif
sekarang ada Lieutenant Colonel Patricia Yap Xiao Yin. Dia memang juruterbang MiG-29 sebelum ni. Sebab tu yang Lieutenant Colonel Emilia dah berhenti tapi dia terbang Skyhawk dulu. Dia orang juga jurulatih dan dia orang juga memang fly fighter. Memang kalau orang kata macam pelik kan, tapi Malaysia memang ada. Itulah, Malaysia memang ada. Mungkin Ada. ramai yang tak tahu Malaysia memang ada. Kita selalu nampak commercial aspect of aviation. Rupanya Betul. dari segi military ni pun ada. Walaupun bilangannya masih kecil, tetapi ada. Jadi sebelum saya pergi ke chatbox ni soalan, saya nak pergi kepada soalan aviation, a very technical word ya. Ramai wanita yang mencuburi bidang-bidang teknikal ini di bangku sekolah dan juga universiti. Dan saya kira ramai wanita skor subjek-subjek teknikal ni. Saya pasti dekat universiti memang dia orang boleh skor lah dari segi teori. Namun sayangnya apabila tiba kepada mempraktikkan teori ini, hilang pula mereka yang skor ni. Tak tahu hilang kat mana. Bagaimana pandangan meja, we can tap on these technical talents terutamanya dalam kalangan wanita. Tak kisahlah bidang mungkin aviation ataupun bidang maritime ataupun bidang-bidang yang very technical lah, sebab kita nampak wanita ni dari segi, minta maaf ya kaum lelaki, bukan nak kata kaum lelaki tidak skor. Kita cakap dari segi on paper, dari segi on paper, technicalities, theoretically, perempuan mungkin hafalan tu lebih tekun mungkin menyebabkan mereka skor. Tetapi hilang bila nak bekerja, tak jumpa pula yang skor-skor ni, algorithm and whatnot. Meja punya pandangan? Pada saya, kalau we're talking about technical world ni, kalau daripada yang universiti lah, biasanya memang saya tengok perempuan skor dan tapi bila hilang tu, jadi dia bukannya ke arah yang teknikal tu. Nanti dia dah habis tu, dah grad, dia maybe pergi ke jadi pensyarah untuk that bahagian lah, kejurusan yang dia belajar. Tapi kalau nak cakap yang dia mempraktikkan kejuruteraan ke apa benda yang dia dah belajar tu, memang pada saya sangat sedikit, sebab mungkin benda tu macam kita katalah selalunya itu adalah bidang lelaki. Orang jadi macam family kadang-kadang tak payahlah jadi tu, pergi jadi pensyarah je lah, still on your bidang, tapi pergi ke mengajar lah pula macam tu. Memang saya tengok ramai yang macam tu. Tapi bila kita try tarik ke bila dah ada ilmu pasal kejuruteraan ni, kadang-kadang kalau masuk aviation world ni kan macam lagi senang lah, sebab dia dah ada idea dah benda tu. So nanti dia macam tak apalah, nanti lama lagi lah, nanti macam adalah banyak alasan yang diorang tak boleh. Kadang memang macam saya katalah, kalau sendiri kata tak nak, so kita tak boleh nak paksa kan. Tapi bila kita tengok daripada result, memang result okey, dia tak nak, tapi diorang macam tak apalah, jadi kita jadi bahagian yang ni saja. Sebenarnya stigma tu diwujudkan oleh kita, betul tak? Pekerjaan itu tidak pernah meletakkan stigma bahawa itu adalah pekerjaan lelaki atau pekerjaan wanita. Dan saya kira soalan ni relate kepada apa juga yang berada di chat box. Bagaimana penerimaan keluarga apabila beralih pula soalan saya. Bagaimana penerimaan keluarga apabila anak perempuan mereka nak masuk TUDM? Satu. Kedua, apakah nasihat yang boleh diberikan lah kepada mereka ini yang nak mencuburi dalam bidang ketenteraan ini? Dan satu lagi mungkin boleh juga meja terangkan, sebenarnya banyak tak peluang untuk wanita-wanita yang dah skor ni bukanlah pergi ke arah maksudnya pergi membawa helikopter ataupun macam yang meja punya bidang lah, mungkin dari segi buat strategi, analisis, data management yang sebenarnya boleh dipelopori oleh kaum wanita dalam TUDM ataupun dalam bidang-bidang teknikal ni. Nasihat tu lebih pada ibu bapa pada anak perempuan yang nak masuk TUDM ni tapi dihalang. Kena bawa ibu bapa dengar juga ni sekarang. Betul. Bila kita cakap pasal penerimaan ibu bapa, pada dalam family saya, mungkin mak jadi kurang rasa macam nak lepaskan tu, jadi tak kisah sangat, sebabnya saya, walaupun saya anak bongsu, tapi kakak saya juga TUDM. So dia dah biasa tengok kakak saya macam mana kerja semua kan. Tapi betul lah cakap tu, macam kadang nak melepaskan anak lelaki tu lagi senang. Kalau anak perempuan ni macam adalah sikit macam takut ni, takut jadi tu. Macam tadi Cik Adi cakap lah,
kan apa benda yang jadi semua. Tapi benda tu sebenarnya terpulang kepada family kot. Mungkin mak bapak dah adalah nak dah macam menganjurkan anak ke arah ni, tapi anak berminat. Sebenarnya benda tu kalau macam ya pengalaman saya lah, kalau mak bapak yang menentukan anak nak jadi apa, tapi dalam instead of anak pula kata tak nak benda tu, so benda tu akan jadi susah. Lagi-lagi kalau macam bidang ketenteraan kan, macam mak bapak suruh masuk juga, tapi anak kata anak memang tak suka pun, nanti dia akan start buat perangai, benda-benda macam tu. Tapi kita tak tahu, kita pun tak boleh lah nak kata benda ni. Kalau orang nak cakap tentera ni adalah benda yang lasak lah, benda apa-apa. Sebenarnya kat luar tu kita pun tak tahu kan. Pada saya macam kalau anak suka, anak tu memang lasaknya, saya kata okay, apa, why not try. Setuju. Yang macam itu terpulang kat ni. Tapi kalau anak dah kata okay, saya boleh buat, macam saya walaupun macam tadi saya cakap lah, saya dulu bukannya bidang teknikal macam ni masa sekolah, tapi so saya struggle masa kat sini. So my mum cakap, awak yang pilih benda tu, so awak carry on. Kalau awak rasa awak tak boleh buat, dia kata dia tak nak tahu lah. Dia kata dia tahu awak lulus. Macam tu. So saya kata okey lah, saya boleh buat. Walau macam mana pun, macam mana susah pun kita boleh buat. So Setuju macam tak apa, teruskan Puan. Tak apa. Kalau saya boleh bantu dari segi tu, sebab Puan dilahirkan dan dibesarkan dalam kem tentera. Puan cakap tadi kan, yang bahagi meja tadi sebut dilahirkan dan dibesarkan dalam environment ketenteraan di dalam kem. Jadi benda tu tidaklah asing bagi melihat sesuatu. Mungkin family pun tidak rasa janggal tengok fitness, physical and what nak digunakan. Tapi bagi keluarga-keluarga yang lain, mungkin benda tu dia tidak terfikir dari akal. Maknanya anak-anak perempuan mereka untuk masuk ke bidang-bidang yang sangat teknikal ini. Jadi saya rasa TUDM pun sekarang telah ada open day. Betul ke? Betulkan saya? Kerana open day saya rasa membantu dari segi sebab kita kata seeing is believing kan. Yes. Jadi kalau kita boleh bantulah mereka-mereka yang adik-adik ataupun yang mendengar untuk untuk mendapatkan restu daripada family ataupun support untuk memasuki bidang-bidang yang agak non-traditional ni. Saya kata non-traditional ni mungkin boleh bawa family dari mereka untuk melihat dulu. Dan apabila melihat orang macam yang bagi meja yang bukanlah nampak ganas pun, seorang yang nampak lembut pun, tapi boleh maksudnya boleh mengetuai ataupun boleh menerajui bidang itu. Jadi mungkin akan menambah keyakinan kot kepada support system yang mereka ni adik-adik yang nak masuk. Pandangan kot? Pandangan yang bagi meja, sorry. Sebelum ni memang kita ada buat open day. Sebab bila dah pandemik macam ni, memang kita tak ada lah buat benda tu. But kalau kita tengok dekat website TUDM tu, memang kita adalah banyak info dekat situ. Yang boleh kalau anak berminat dan mak bapak tengok benda tu, maybe dia akan ada ni. Sebabnya bukan saja bidang aviation yang ada dalam TUDM ni, selain tu yang kejuruteraan lah. Kalau macam yang anak-anak engineering ke, betul. Boleh juga tadbir, bagian material yang mana-mana untuk business management punya graduate daripada business management. Dan kita ada bomber, kawal dan lapor. So banyak sebenarnya cabang dalam TUDM ni. Tapi bila mak bapak jadi tak nak bagi anak lepas sebab takut your aviation nanti dia jadi macam ni, susah macam ni, macam tu kan. Tapi dari segi latihan memang agak tough sebab nak kita bersedia fizikal dan mental pasal tentera kan. Tapi untuk peluang pekerjaan memang banyak pun sebenarnya. Cuma kita terlalu tengok tentera udara, dia tentera, dia macam ni. So dia jadi kena buka web tu. Dalam web TUDM ada banyak info. Saya rasa dia start dengan sini je yang bagi dia punya problem is dia start dengan the word TUDM.
nak kerja TUDM terus TUDM saja dia dah terus. stuck. Dia terus stuck dah di situ. Betul. Sebenarnya macam yang bagi Meja kongsikan, tak semestinya kita masuk ke bidang aviasi itu sendiri. Belakang tu banyak macam saya kongsikan juga tadi, saya rasa ada strategic management, strategic analysis, data analysis, banyaklah analisis yang saya rasa banyak wanita-wanita ni sebenarnya boleh melibatkan diri dalam bidang ini, dan kita rasa kita perlukan kepakaran wanita dari segi menguruskan strategic management and whatnot because of their kepakaran yang mereka ada dari segi teori kan. Jadi dan saya rasa kalau tak silap saya lah, dari segi peluang pekerjaan di bidang ketenteraan tu memang banyak sebenarnya, banyak, cuma jaranglah wanita-wanita ini nak pergi mohon sebab dia ingat TUDM nanti saya kena terbang, kena paksa jadi bawa helikopter, kena paksa bawa jet fighter. Sebenarnya tak betul kan saya, tidak dipaksakan, dia akan bila dia masuk dan dia akan masukkan you kepada laluan kerjaya you. Betul, sebab dia dia punya exam tertentu untuk setiap bahagian. So tak semestinya lah masuk tu akan jadi pergi ke bidang ni, maksud tak? Memang kalau dari segi kelulusan, yes, kita tengok kalau engineering normally kita akan pergi hantar dia ke engineer lah, engineer side. Tapi kalau macam yang lain-lain tu dia ada lagi pentadbiran tu, dalam tadbir ada lagi part-part dia lain. Dia bukanlah tertentu bila masuk ni kena pergi ke tu juga, tak ada. Dia bukan satu laluan sahaja. Setuju. Saya rasa ada satu soalan di chat box ni. Sebelum ni kita ada PLKN. Jadi semakin ramai anak muda lepasan SPM yang latar belakang keluarga tidaklah begitu faham tentang ketenteraan ni. Jadi macam mana nasihat yang bagi Meja kalau kita nak bagaimana untuk mereka menyertai bidang ketenteraan ni. Saya kalau boleh saya tanya juga bagi Meja, sebab kita ni dipengaruhi oleh movies yang misi kan, filem yang kita tengok kan, ada filem maritim, ada filem ketenteraan, kita nampaklah tu semua. Jadi saya tidak tahulah sama ada itu adalah dunia realiti sebenar ataupun sebahagian ke 50% might be. Jadi kalau boleh filem-filem itu juga boleh membantu keluarga mereka untuk memahami sebenarnya anak-anak mereka ni bila masuk contohnya maritim technical kan, sebenarnya saya boleh jadi saya boleh jadi accountant dalam membantu maritim contohnya. Betul ke? Macam mana yang bagi Meja punya pandangan? Bila berkata pasal filem tu, memang dekat filem kita nak tunjuk yang menarik. Memang most of yang ada kita tunjuk tu memang betul jadi, dan ada certainnya yang untuk menyedapkan lagi lah, menambah dia punya ni. Tapi normally kalau cerita yang berkaitan dengan military tu memang kita akan tunjuk betul lah yang macam kita buat, tapi not exactly yang macam kita buat. Memang tapi the procedure is kita tolak pasal macam mana prosedur sepatut kita buat, tapi kadang-kadang dekat cerita ni tentang tentera macam itulah, macam Tok Nadi cakap tadi, Pascal. Memang dia ada benda tu dan kita latihan kita buat macam tu. So kita nak tunjuk memang betul benda tu akan menjadi macam budak-budak suka tengok, dan akan family pun tahu benda ni. Tak semuanya kalau pergi tentera laut dia akan pergi Pascal kan, tak ada. Dia ada sistem lain macam yang tadi puan cakap, boleh jadi accountant, apa benda tu sama juga macam Air Force pun. Semua ada benda ni. Cuma ada yang cabang-cabang lain. Cabang-cabang lain dia tu yang kita nak kena tahu. Sebab kalau tak silap saya sebelum ni bila ada sekolah yang kadang-kadang dia buat open day dan dia panggil kita untuk, so kita akan show lah apa benda yang berkaitan yang boleh kita untuk menarik minat dia kan. Macam kadang-kadang karnival kejaya dekat sekolah ke, kadang kita akan boleh bagi juga hantar kita punya team untuk tunjuk, buka booth, tunjuk macam mana benda ni. Benda tu sebab sekarang PLKN dah tak ada. So kalau yang nak masuk askar pun maybe lah, kalau yang dulu-dulu dekat U tu masuk dia punya latihan dekat U selalu dia punya tentera tu dia ada buat ni juga kan, so dia orang dah biasa dengan latihan ketenteraan. Palapis. Betul. Palapis. Kalau palapis sebab ada tempat palapis Navy, palapis polis ke, so sama juga benda tu. Siapa yang dah ada experience dia akan lagi suka lah.
So kalau budak-budak yang tak ada experience masuk tu, maybe kalau kita buat open day di Aku nak sekolah. swam je. Okay. Terima kasih yang bagi yang bagi meja atau perkongsian. Maksudnya Palapis juga adalah memberi pendedahan kepada Betul. dunia ketenteraan. Dan kalau kita associatekan dunia ketenteraan ni sebenarnya fitness and physical. Dan saya rasa sebagai seorang wanita, mungkin lelaki ini kelebihan lelaki lah, dari segi fizikal mereka mungkin dapat maintain fitness level mereka. Jadi macam ada soalan juga dalam chat box juga bercerita tentang fitness level, dan kita tahu bahawa wanita dia akan ada satu fasa di mana apabila sampai ke fasa bersalin, fasa tu mungkin fitness level dia tidak sama seperti fitness level dahulunya. Jadi apa pandangan Meja? Dan dia tanya kalau kita tidak fit lagi, adakah itu akan menamatkan riwayat kita bersama dengan bidang pekerjaan dalam ketenteraan ini? Kalau pasal fitness level, bila kita dah masuk tentera tu ni, dia bila kita dah operational lah, bukan training lagi, bukannya pelatih lagi. So kita dah memang ops kat dalam ni. So memang kita akan ada ujian kecergasan setahun 2 kali. Benda tu dia akan berubah mengikut umur lah. Kalau umur naik, so dia adalah lagi kalau perempuan berapa minit kena lari, 2.4 km, dia memang ada. Tapi kalau cakap dari segi selepas bersalin ke, benda tu akan berkurang ke, kita akan still ikut garis panduan yang untuk sepatutnya by this level umur, kita berapa kita punya pencapaian. Benda tu still the same. Cuma kalau sedang mengandung, benda tu akan mengurangkan kita punya latihan tak boleh buat kalau macam tak boleh kawat time mengandung. So kita akan involve dekat dalam office sahaja ke, macam tu lah. Kalau sama juga macam kami lah, kalau kami tengah mengandung tak terbang dah. Jadi dia ada garis panduan dan dia tidaklah menekan dari segi fitness tu. Maksudnya dia akan ada average lah, saya rasa. Saya kira betul. Average kan, jadi ada norma-norma dan bukanlah begitu terus dia buang seorang pegawai. Dan saya kira antara bidang pekerjaan yang kira menawarkan kita panggil satu jaminan pekerjaan tu dalam bidang ketenteraan ni, you will have a long career lah, insya-Allah. Kalau you tiada disiplin punya masalah, tiada apa-apa punya masalah, you can stay in the force for a long time kan, sehingga pension. Jadi ada satu peluang kerjaya kepada adik-adik, especially wanita. Dia ada menawarkan jaminan kerjaya yang quite lama. Dan kepada soalan, sebab masa pun tidak mengizinkan, kita ada pada soalan terakhir lah. Gender issues, wanita tidak boleh itu, lelaki tugasnya begini. Bagaimana kita boleh raikan kedua-duanya supaya jurang ini dapat dikecilkan dan stigma gender itu dapat dihapuskan, supaya kita fokus kepada strength dan weaknesses sebagai sumbang dalam mengoptimalkan organisasi, especially dalam arti kata ini organisasi ketenteraan lah. When we talk about gender tu, dekat dalam tentera pada saya no gender issue, sebabnya lelaki dan perempuan kami tetap menjalankan benda yang sama. Lelaki masuk hutan, perempuan masuk hutan, lelaki menembak, perempuan menembak, panjat semua perempuan buat. So according to kerja masing-masing. Apa benda lelaki buat, kita buat. Tak adalah kalau macam cek kapal, lelaki panjat, saya tak panjat, tak ada. Itu semua kita buat. So no gender issue dalam ni, cumanya pemikiran kita lah. Kalau kita rasa macam, mana saya perempuan, saya tak boleh buat. Tapi benda tu tak bagus lah, pasal kita bergantung, lelaki dan perempuan ni bergantung satu sama lain untuk organisasi kita. So pada saya benda tu strength and weaknesses tu dua-dua orang ada, lelaki dan perempuan ada. So kita berganding bahu untuk kuatkan kita punya organisasi. Maknanya mengimbangi antara saya kira dalam mana-mana organisasi pun, mungkin betulkan saya juga, ada sifat feminin yang perlu ada dalam organisasi. Betul. Ada juga sikap maskulin yang perlu ada dalam organisasi, baru dia boleh mengimbangi sesuatu, mengoptimalkan organisasi itu punya pergerakan. Dan saya kira benda ni pun ada di bidang ketenteraan, cuma kurangnya feminisme tu sebab mungkin tak ramai wanita yang
masuk dan mungkin suara wanita tu kurang lah sebab bila tak ramai kan, jadi kita nak mengalukan lebih ramai wanita masuk dalam bidang ketenteraan supaya tentera ni bukanlah nak jadi feminin, nanti kata kita tak boleh menjaga benteng negara pula bila jadi feminin. Tetapi mungkin kita gunakan strength yang seperti kita tadi kita duk sebut, strength dari segi teori, practicality, dan apa-apa yang kita boleh bantu supaya lelaki boleh menjalankan kerja-kerja yang lebih bersifat fizikal yang lebih berat ataupun untuk membantu organisasi. Betul tak yang bahagi meja? Ya, betul. Saya setuju. So ada apa-apa pesanan terakhir sebelum kita akhiri sesi ini yang bagi meja? Terima kasih banyak atas perkongsian. Pesanan terakhir saya macam untuk siapa-siapa di luar sana yang anak-anak dan tuan-tuan sendiri yang berminat untuk join sekali Air Force, so saya alu-alukan. So kita boleh tengok di web TUDM. So di situ ada iklan dia. So kalau siapa yang ada anak buah ke yang berminat untuk join, kami alu-alukan semua sekali. Ya, mungkin boleh jumpa meja ataupun mungkin kena buat satu hari open day wanita untuk InsyaAllah. untuk mengajak wanita-wanita ni masuk ke bidang ketenteraan. InsyaAllah kita perlukan lebih ramai wanita dalam representatif wanita dalam bidang-bidang non-tradisional ini. Jadi untuk akhir kata, saya nak take home apa yang kita dah berkongsi tadi. Saya boleh, maksudnya yang bagi meja ada kongsikan, kita kena tanam dalam diri kita, saya boleh. Kalau tak boleh pun kena paksa diri saya boleh, dan cuba sehingga boleh. Kalau tak boleh pun sekurang-kurangnya kita dah mencuba. Betul tak yang bagi meja? Sekurang-kurangnya kita jumpa roadblock pun at least kita dah ada 10 times try ataupun 9 times try. Maknanya kita tak quit. And then tiada isu pun sebenarnya dari segi wanita bawa ke helikopter ke tiada ke, sebenarnya tak ada isu. Cuma kita perlu ada extended, kita selalu panggil gender equity, di mana kalau sesuatu tu wanita perlukan ladder, mungkin kita bantu wanita untuk bagi ladder itu untuk dicapai satu tahap yang sama kepada dengan lelaki. Dan kepada family, saya rasa isu-isu yang banyak diutarakan adalah macam mana nak dapatkan sokongan keluarga. Saya rasa filem-filem sangat membantu dan mereka ada beberapa filem yang mereka dah nyatakan di chat box juga yang akan keluar. Jadi bawa keluarga tengok filem dan katakan saya nak memberi sumbangan, tetapi sumbangan saya bukanlah membawa, mungkin bukan dengan bawa gun and what not, tetapi sumbangan saya dari segi accounting, sumbangan saya dari segi membantu menguruskan organisasi itu. Jadi itu juga membantu kalau wanita nak memilih kerjaya dalam bidang ketenteraan ataupun bidang-bidang yang lain. So terima kasih banyak-banyak yang bagi meja. Kalau berminat dengan TUDM, saya rasa seperti yang bagi meja tadi sebut, boleh pergi layari ke website TUDM dan hopefully one fine day kita akan lihat lebih banyak representatif wanita dalam bidang-bidang ketenteraan ini. InsyaAllah. Terima kasih, tepukan untuk yang bagi meja daripada semua. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay. Daripada bidang ketenteraan kita beralih kepada bidang perlindungan. Kita nak menjemput Encik Khairul. Kita tahu bidang ketenteraan dia banyak perlindungan, memang dia ada plan A, plan B, plan C. Tapi sebagai rakyat biasa, sebagai pekerja biasa, mungkin kita setakat ada plan A sahajalah kot. Tapi dalam bidang-bidang macam tu dia akan ada banyak what happens if A, what happens if B, and what happens if C. So dalam bidang perlindungan, Perkeso, Encik Khairul yang berusaha, Encik Khairul Anwar bin Ghazali, pakar dalam bidang EIS, insya-Allah, yang banyak yang banyak menguruskan mereka-mereka yang mengalami kesulitan ketika dah mencarum dengan Perkeso dan mengalami kesulitan dari segi kemalangan dan whatnot, yang akan refer balik kepada Perkeso untuk mendapatkan faedah-faedah yang telah dicarum. Tetapi hari ini kita nak bercerita tentang tips persediaan menempuhi alam pekerjaan. Walau bagaimanapun saya harap Cik Khairul boleh juga ceritakan sambil-sambil bercerita tu mengenai EIS dan tawaran dan benefit yang boleh diberikan kepada pencarum, ya. Jadi soalan pertama saya, Perkeso kini boleh dikatakan dikatakan sebagai satu hub majikan untuk mencari pekerja, dan juga sebaliknya. Bagaimana tuan lihat perkhidmatan dan kesungguhan wanita dalam mencari dan merebut peluang ini?
Okey, Tuan boleh kongsikan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi lagi dah ni. Selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar. Terima kasih kepada Puan Moderator mengajukan soalan dan juga moderator kita pada forum hari ini dan juga partner forum saya lah untuk sesi yang keempat ni, Puan Meja. Okey, sebelum tu bersama-sama dengan saya ni kita ada saya punya pengarah Perkeso Negeri Kedah, Cik Muhammad Harun, dan juga kita ada timbalan pengarah Perkeso Negeri Kedah, Cik Asri lah, Tuan Haji Asri bersama-sama dengan saya lah bagi mengenai forum ini lebih kepada Carnival Kerjaya. Okey, itu sebersikitlah daripada saya. Saya adalah salah seorang anggota Perkeso yang bertanggungjawab menjadi Ketua Penyelaras lah Sistem Insurans Pekerjaan ESEIS Perkeso Negeri Kedah dan Perlis. Okey, jadi kita berbaliklah kepada soalan Puan sebentar tadi, yang mana Perkeso menjadi hub majikan untuk mencari pekerja dan juga sebaliknya lah. Macam mana penglibatan daripada kaum wanita lah terutamanya. Sebab kita pun dapat lihat yang mana tajuk kita pada hari ini pun lebih kepada wanita. Jadi kita pun fokuslah kepada wanita daripada number statistik dan sebagainya lah. Okey, sebenarnya saya sangat bersetuju dengan kenyataan di atas, di mana Perkeso memang sekarang ni telah menjadi satu hub majikan untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang terutamanya yang berkualiti dan juga memenuhi kriteria-kriteria sesatu jawatan di syarikat-syarikat di bawah majikan tersebutlah. Jadi kalau kata berbalik kepada persoalan Puan tadi, di mana macam mana kesungguhan wanita ni mencari pekerjaan. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga para pendengar lah, di mana Perkeso ni telah membangunkan satu portal pekerjaan yang dinamakan sebagai My Future Job lah, yang mana dibangunkan pada tahun yang dirasmikan lah pada tahun Januari 2020. Kita ada satu portal pekerjaan kita yang dinamakan sebagai My Future Job yang mempunyai pelbagai ciri dan ada beberapa ciri yang mengagumkan. Bukan saya nak puji, tetapi ini adalah hakikat di mana portal kita ada padanan kerja iaitu matching. Kita ada portal kita juga mempunyai satu iaitu dinamakan pengurusan kes yang diuruskan oleh setiap pegawai-pegawai Perkeso lah yang di bahagian perkhidmatan pekerjaan, daripada melengkapkan profil, memantau profil pencari kerja dan sebagainya. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada masa kini sekarang ni, pada trend kini lah, di mana jumlah pencari kerja di dalam golongan wanita ini, yang mana kita ambil data daripada kita punya portal pekerjaan, yang mana portal pekerjaan kita dah hampir 1 tahun 8 bulan lah yang dirasmikan lah, sebab kita bermula pada Januari 2020. Portal pekerjaan kita menerima pencari kerja yang bergolongan wanita ini sebanyak 309,538 orang yang berdaftar di dalam portal kita seluruh Malaysia. Bagi mana untuk Kedah sendiri saja, kita mempunyai 16,709 wanita yang berdaftar yang ingin mencari pekerjaan di dalam sektor, semua sektor lah, terutamanya dalam sektor swasta. Kalau kita dapat lihat daripada bilangan ini, kita dapat jangkakan ataupun kita dapat predik di mana jumlah itu tinggilah. Mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi dia menjadi satu dipanggil peningkatan daripada masa ke masa golongan wanita ini mencari pekerjaan. Di sini juga kita dapat melihat pada masa kini wanita juga bukan mempunyai stigma duduk di rumah, bukan mempunyai stigma menjadi suri rumah dan sebagainya. Dia juga memerlukan pekerjaan untuk melancarkan ataupun untuk meningkatkan kita punya ekonomi dan juga kekeluargaan kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, selain daripada itu, program kita yang berlangsung selama 2 hari ini, iaitu Carnival Kerjaya dan Usahawan Wanita peringkat negeri Kedah tahun 2021 juga mendapat sambutan yang luar biasa, terutamanya daripada golongan wanita. Kalau tuan-tuan ingin mengetahui, kita menerima 1,409 pra-pendaftaran untuk temuduga pada 2 hari ini yang berlangsung daripada semalam, yang mana 66% jumlahnya iaitu 931 orang adalah datang daripada golongan wanita. Jadi dekat sini kita dapat lihat tawaran pekerjaan Perkeso dah bantu.
kita membantu dengan bekerjasama dengan majikan untuk mendapatkan kekosongan-kekosongan jawatan di seluruh Malaysia ni, terutama di negeri Kedah, Pening dan Perlis. Dengan jawatan yang ditawarkan menarik minat pencari kerja golongan wanita di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi daripada numbers itu sendiri, kita dapat lihat yang mana wanita juga terlibat sama dalam kesungguhan mencari pekerjaan. Jadi saya berpesan kepada wanita, golongan-golongan wanita khususnya dan juga pencari kerja di luar sana, gunalah My Future Job kita untuk kita bantu untuk mencari pekerjaan situ. Jadi untuk soalan pertama itulah daripada saya, rebutlah peluang yang ada ni. Okay, terima kasih Wan. Sangat membantu saya rasa My Future Job ni bagi mereka yang tak tahu sebenarnya Perkeso memang sekarang sangat aktif dalam mempromosikan My Future Job, dan saya rasa di kaca televisyen pun dah banyak ada promosi My Future Job ni. Saya tertarik dengan figures yang dimaklumkan oleh Cik Khairul tadi, 309,000 pencari pekerjaan, dan in fact di negeri Kedah 16,000 telah mendaftar untuk mencari pekerjaan kan, dan in fact pada 3 hari ini pun dah 66% yang pra pendaftaran tu adalah wanita. Jadi maknanya kita nampak bahawa keperluan untuk mendapat pekerjaan tu sangat tinggi, especially dalam kalangan wanita jugalah. Saya nak tanya, peluang kerjaya dalam tempoh pandemik, masih banyak ke peluang pekerjaan yang wujud? Ni kita nampak numbers job seekers, tetapi kita nak tanya dari segi angle majikan dan sektor atau industri mana yang actively recruiting ni, Cik Khairul? Okey, baik. Terima kasih kepada soalan Puan Moderator yang kedua lah. Di mana kita dapat lihat pandemik berlaku satu dunia. Kesan pandemik tu terlalu besar. Daripada sektor pekerjaan kita dapat melihat numbers of pengangguran tu banyak. Daripada masa kadar pengangguran tu naik kepada 0.5 dan sebagainya. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, di mana Perkeso juga menjadi satu hub pasaran buruh di Malaysia inilah. Jadi kita dapat mengetahui sektor-sektor ataupun industri-industri mana yang masih aktif mengambil pekerja ataupun recruiting itulah. Kita dapat melihat semua sektor di setiap negeri lah. Okay, saya fokus kepada sektor ni, saya cuba perluaskan kepada seluruh Malaysia. Cuma skop dia saya kecilkan kepada negeri Kedah lah, di tempat kita sendirilah, di negeri Kedah Utara lah, negeri Kedah, Perlis dan Pening. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, peluang pekerjaan masih banyak terdapat di Malaysia ini sendiri. Itu adalah satu hakikat yang mana kita perlu hadapi dan juga kita perlu rebut peluang itu. Saya tak nafikan di mana peluang pekerjaan, pengangguran tu berlaku banyak. Kehilangan pekerjaan itu pun berlaku banyak. Itu saya tidak menafikan. Kerana kita dapat lihat kesan-kesan itu adalah salah satu kesan di bawah pandemik itulah. Kita tidak menidakkan apa pandemik itu berlaku, tidak. Ia ada satu hakikat di mana pandemik ini berlaku menyebabkan kebanyakan yang menganggur, di kehilangan pekerjaan dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun terdapat sektor yang masih kukuh. Antara sektor dia adalah sektor elektronik, chip, komputer dan sebagainya. Ia masih kukuh dan memerlukan pekerja daripada masa dan ke masa. Sekali lagi saya bagi contoh di mana yang ada kita kata numbers tu meningkat. Yang kedua adalah sektor medical ataupun lebih kepada glove lah. Glove, kita banyak glove dan sebagainya. Dan juga sektor yang ketiga adalah sektor gig, yang itu informal lah. GrabFood dan sebagainya. Ini adalah sektor-sektor yang saya nampak data pencari kerja, memohon pekerjaan dan juga kekosongan jawatan itu terlalu banyak. Boleh menempatkan ratusan ribuan orang dalam itu tersebutlah, dalam sektor-sektor berkenaan. Okey, jadi kat sini saya nak menceritakan pada puan lah, di mana data portal pekerjaan Perkeso iaitu My Future Job lah, pada 17 Ogos 2021 menunjukkan sebanyak 198,887 jawatan kosong yang aktif di seluruh Malaysia pada 17 Ogos tersebut. Kita dapat lihat 17 Ogos mungkin dalam 5 hari ke belakang adalah terdapat hampir 200,000 jawatan kosong yang aktif di seluruh Malaysia. Di negeri Kedah saja kita dapat 4,669 kekosongan jawatan yang aktif yang masih dan boleh dimohon oleh pencari kerja melalui kita punya portal pekerjaan kita ni lah. Untuk makluman tuan-tuan dan juga perempuan juga, untuk karnival kita pada 2 hari ni,
kita menawarkan 1,500 jawatan kosong daripada peringkat non-eksekutif, bukan eksekutif sehinggalah peringkat eksekutif yang melibatkan 19 majikan di seluruh Kedah dan Penang bagi semua pencari kerja. Di sini pun kita dapat lihat peluang pekerjaan itu banyak. Ada, bukan tiada, ada. Cumanya daripada segi persediaan, penampilan macam mana nak mohon, macam mana kita nak mengisi dan sebagainya, itu adalah salah satu strategi atau teknik pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk tambahan juga tuan-tuan dan puan dan juga puan moderator, seramai pada tahun ini saja, seramai yang menggunakan portal MyFitJobs kita telah menempatkan pekerjaan sebanyak 201,000 orang, 423 orang seluruh Malaysia yang telah kembali kerja, dan seramai 90,650 orang adalah datang daripada golongan wanita, dan daripada jumlah tersebut 2,552 adalah datang daripada wanita yang menetap di negeri Kedah ini. Okay, berbalik kepada sektor tadilah, sektor yang kata saya sukalah memberikan contoh. Sektor-sektor yang kata masih stabil. Sebenarnya sektor-sektor besar ni dia tidaklah dia terkesan, cuma tidak terlalu kesan macam yang sektor lain. Kita ambil sektor elektronik. Untuk makluman semua, KPDN satu badan iaitu KHTP lah, Kulim High Tech Technology Park, ataupun kita panggil KTPC, Kulim Technology Park Center. Kita di Kulim lah, dia menyumbangkan KPDN KK di negeri Kedah ini saja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu organisasi yang mengawal selia di bawah Kulim, majikan-majikan di bawah Kulim Technology Park tu. Kita dapat 70 majikan di bawah Kulim saja, di bawah KTP saja, yang memerlukan pekerjaan dalam tempoh 2-3 tahun ni seramai 5,000 orang. Bagaimana kata peluang pekerjaan tu tiada? Sebenarnya ada. Cumanya perlu mencari dan perlu bersedia dengan keadaan semasa. Sebab itulah saya kata itu adalah sektor-sektor elektronik. Kita dapat lihat pada tahun ini saja, salah satu syarikat di Kulim yang dipanggil Aspen Glove telah menubuhkan satu syarikat yang mana masa penubuhan mengambil masa 10 bulan sahaja, hampir 10 bulan saja, dan menempatkan dan membuka peluang pekerjaan seramai 1,000 orang di negeri Kedah, khusus jenis negeri Kulim ni, iaitu sektor Aspen Glove ni, sektor glove ni, onsen glove kita buka di Sungai Petani dan sebagainya. Terdapat banyak sektor sebenarnya. Macam saya kata tadi, berbalik kepada tadi, itulah peluang ada, ruang ada, cumanya daripada segi macam mana nak mohon, kita gilap sikit, grooming sikit, supaya yang hadir temu duga tu adalah orang yang berkualiti. Itu saja tuan-tuan. Terima kasih Cik Khairul. So sebenarnya stigma ataupun tebu yang mengatakan sebenarnya pekerjaan agak susah dan terhad, kita lihat pada fokus pada negeri Kedah lah. Sebenarnya banyak, peluang tu banyak, terutama yang Tuan Mak tadi ceritakan di KTPC, di Kulim Technology Park lah. Dan cuma saya rasa memerlukan sedikit pengorbanan daripada para hadirin, especially yang mencari kerja di Kedah, sebab saya faham ada negeri Kedah tu besar dan Kulim tu terletak di selatan sikit kan, kata silap saya. Betul. Jadi dari segi mungkin ada yang nak berminat cari kerja tapi dia dah duduk di Alustar, dia duduk di Sungai Petani. Jadi untuk mencari kerja tu memang ada sedikit pengorbanan lah. Saya rasa kita kena kalau kita nak sesuatu kita kena berkorban. Jadi mungkin kena tengoklah macam mana logistik untuk pergi ke Kulim itu. Itu satu. Lepas tu Tuan ada nyatakan dari segi dalam pandemik ada beberapa sektor yang masih aktif dan masih sebenarnya generate income. Saya setuju sebab saya tahu ada juga company dalam masa pandemik juga menawarkan bonus yang sangat lumayan dalam pandemik ini sebab they hit at the right sector di ketika pandemik, dan itu quite normal di mana akan ada industri yang meraih keuntungan semasa dalam pandemik ini. Jadi antara sektor yang seperti Tuan maksudkan tadi, electronics, medical supplies, gig economy, ni these are industri yang sentiasa mencari orang untuk bekerja. Dan mereka juga menawarkan, saya pasti menawarkan package-package yang menarik dari segi pekerjaan itu. Cuma stigma pada wanita mungkin elektronik, saya nak buat apa di kilang elektronik? Sama seperti yang kita bincangkan dengan yang bagi meja tadi, sebenarnya saya rasa banyak lagi peluang dari segi mungkin bidang accounting,
bidang yang bukanlah terlampau teknikal, yang mungkin wanita-wanita yang ada yang graduate dalam bidang-bidang tertentu boleh membantu dari segi organisasi ini. Dan tadi Tuan ada nyatakan dari segi persediaan. Wish akan pergi kepada soalan kita, iaitu persediaan. Kita tahu jangan pergi tu half-heartedly, maksudnya nak kerja tetapi tidak bersedia, ataupun you're too over ready for the job. So mengapa saya sering gagal interview? Saya rasalah itu banyak soalan yang sendiri, soalan-soalan yang selalu muncul bila gagal interview. Kenapa ramai yang gagal dalam mendapatkan pekerjaan? Apakah tip daripada Tuan? Bagaimana yang boleh yang baru saja graduate dan tiada pengalaman kerja? Jadi bagaimana dia orang graduate dan dia orang boleh grab the opportunity? Okey, terima kasih Puan. Okey, pada soalan ketiga ni saya suka pecah kepada dua soalan lah. Yang pertama, mengapa temuduga selalu gagal? Pergi banyak kali dah gagal, pergi sana gagal, pergi sini gagal, padahal qualification ada, pengalaman ada, skill ada dan sebagainya. Itu soalan yang pertama. Yang keduanya, saya akan lebih fokus juga kepada tip macam mana graduate baru ni untuk menghadapi pekerjaan ni. Daripada dia lepas graduan sampai dia masuk pekerjaan. Okey, berbalik kepada soalan yang pertama tadi. Okey, dia ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu gagal dalam temuduga. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membuat permohonan di dalam portal pekerjaan, tidak kiralah mana portal, apabila dipanggil temuduga, sebelah kaki kita dah ada dalam syarikat tersebut. Kita masih sebelah kaki lagi. Sebab semuanya bergantung kepada ekspresi kita temuduga, kajian kita macam mana, personality dan sebagainya. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan ramai orang ataupun segelintir orang yang gagal dalam temuduga ni, saya pecahkan ada 3 faktor lah daripada pandangan saya. Yang mana faktor yang pertama adalah mengenai pemilihan gaji dan faedah. Kadang-kadang ada majikan yang telah menawarkan pekerjaan, tetapi kandidat ataupun job seeker ataupun pencari kerja ni suka sangat membanding-bandingkan gaji yang lama dengan gaji yang ditawarkan oleh majikan yang baru. Itu satu faktor di mana kita kalau ingin mencari pengalaman, betul, saya tidak menafikan gaji menjadi satu medium ukuran yang penting untuk anak muda maupun pencari kerja. Tetapi kita perlu melihat pada skop yang luas daripada career enhancement dan sebagainya. Bukan semata-mata menjadikan gaji itu sebagai satu indikator yang nombor satu kepada mereka dengan mengabaikan faedah-faedah lain. Dia job seeker ataupun pencari kerja ini sendiri suka merasakan gaji yang ditawarkan majikan rendah daripada majikan yang lama, ataupun merasakan gaji yang ditawarkan majikan rendah daripada qualification yang dia ada. Kita dapat lihat di mana graduan-graduan banyak menaikkan, bukanlah menaikkan isu, melontarkan kata-kata di mana qualification mereka dan sebagainya tidak taraf dengan gaji dan sebagainya. Dia menjadi satu indikator, tapi seperti yang saya kata tadi, ia perlulah menjadi indikator dan juga melihat pada skop yang luas. Yang kedua, pemilihan faedah yang ditawarkan oleh majikan tidak sama dengan majikan yang lain. Faedah-faedah yang ditawarkan tidak mencukupi pada perasaan dia, pada perasaan pencari kerja, di mana faedah perubatan company lama bagus, company ni tak bagus dan sebagainya. Itu saya rasa menjadi norma yang menyebabkan dia gagal temuduga. Kadang-kadang dia dah masuk temuduga, dia dah berjaya tapi dia menolak tawaran dan sebagainya. Saya dapat bukan banyaklah, ada feedback daripada majikan bila kita dah tawarkan pekerjaan, okey, job seeker ni tolak tawaran. Sekian-sekian alasan dan sebagainya. Yang kedua adalah daripada segi pemilihan lokasi pekerjaan lah. Jadi sebelum temuduga tersebut, pastikan pencari kerja mengetahui syarikat tu di mana dan sebagainya, supaya apabila ditawarkan pekerjaan dia mengetahui dan bersedia dengan segala kemungkinan. Yang salah satunya faktor dia gagal temuduga, dia memilih lokasi pekerjaan yang mana saya nampak kebelakangan ini semua nak bekerja di depan rumah. Saya rasa puan faham, di depan rumah. Berjalan sekejap sama. Maksudnya balik pada soalan pertama tadi puan, pengorbanan tadi. Pengorbanan mereka dalam pemilihan kerja ni agak kurang lah. Dan yang ketiga, sangat-sangat memilih pekerjaan. Saya tidak nafikan, di mana saya juga, kita di Perkeso ni puan,
tiap-tiap minggu kita mengadakan temuduga dengan pelbagai syarikat. Di negeri Kedah di sini kita akan mengadakan tiap-tiap minggu. Di mana kita dapat melihat, oh bekerja sini, oh tak naklah, terlalu memilih pekerjaan. Jadi saya nasihatkan ada qualification, upgrade skill untuk kita matchkan dengan pekerjaan yang sedia ada. Benda baru kita perlu absorb, kita perlu belajar untuk kita sesuai dengan keadaan semasa. Kalau kita tengok situasi sekarang, situasi pandemik, di mana pekerjaan ini sukar. Jadi kita perlu sentiasa kemas kini kita punya maklumat pasaran buruh dan sebagainya supaya kita mudah dalam pencarian pekerjaan dan juga diterima dalam temuduga. Okey, seterusnya adalah daripada segi graduan lah. Daripada tips-tips kepada graduan. Yang pertama sekali saya nak nasihatkan kepada graduan-graduan di luar sana yang mendengar maupun yang melihat. Pertama sekali sebelum temuduga, pastikan anda mengambil cakna mengenai pasaran-pasaran buruh semasa, iaitu kehendak pasaran buruh. Apakah sektor yang banyak menawarkan peluang pekerjaan? Tolong dan sangat tolong, saya menyeru, tolonglah selalu mengemaskini maklumat mengenai pasaran buruh. Boleh layari kita punya portal My Future Job. Sambil-sambil itu saya boleh promote. Kita punya portal My Future Job, kita ada maklumat pasaran buruh. Boleh layari, kita boleh lihat trend dan sebagainya. Ada masa yang kedua, upgrade skill, kemahiran yang bersesuaian, komunikasi, salutation dan sebagainya. Yang ketiga, tolong ambil tahu isu semasa. Saya rasa mungkin Puan boleh bersetuju dengan apa yang saya akan cakap. Ramai anak muda yang tidak mengambil tahu isu semasa. Maaf saya cakap, saya pun orang muda, ada isu semasa yang saya terlepas, tapi tolong kita perlu mengambil tahu pengetahuan isu semasa, maklumat syarikat, skop kerja yang dipohon. At least mesti tahu, okey, pohon accounting, apa kena buat? Apa kena sediakan? Apa akaun yang digunakan dan sebagainya. Yang kedua adalah penyediaan resume dan juga personality ketika temuduga. Seperti yang saya katakan tadi, bila temuduga, sebelah kaki dia dah ada dalam syarikat tersebut. Tolong pastikan apa kehendak majikan dalam resume. Dalam resume, kesilapan yang selalu pencari kerja buat adalah daripada sudut resume itu terlalu banyak. Berpage-page, bermuka surat terlalu banyak. Tolong singkatkan dan padat dalam tu maklumat yang ingin dinyatakan. Daripada segi pengalaman bekerja, email, gambar dan sebagainya. Untuk makluman puan sendiri, bila saya buat kajian di pihak majikan, ada majikan yang melihat resume itu satu medium untuk mereka mengambil dia bekerja. Kadang-kadang, maaf saya cakap, anak muda selalu menggunakan email yang agak tidak bersesuaian. Bukan tidak bersesuaian itu, sepatutnya menggunakan email yang umum, bukannya menggunakan nama-nama kartun dan personal. Itu personal email kan. Yes. Saya setuju. Basic thing yang perlu ada sebelum temuduga. Saya nasihatkan kepada anak-anak muda di luar sana. Okey, yang ketiga, kalau kita lihat di era pandemik ni, di mana saya pasti dan sangat pasti temuduga sekarang berjalan secara online ataupun secara webinar. Tolong membuat persediaan daripada segi persediaan untuk temuduga online secara webinar ataupun online. Di mana saya pasti dan yakin seluruh Malaysia sekarang ni majikan menggunakan medium-medium untuk menggunakan seperti Zoom, seperti Webex, Google Meet dan sebagainya untuk menjadikan medium temuduga. Jadi sebelum temuduga, pastikan graduan ataupun pencari kerja di luar sana bersedia macam mana tips-tips untuk membuat temuduga secara online. Pakaian, tetap pakaian sama. Bertai dan sebagainya mengikut jawatan. Personality, penjarakan daripada komputer dan macam mana komunikasi kita macam mana. Jangan kita menganggap kita di sini tapi di luar sana kita menganggap satu perbezaan. Tidak. Dia seperti kita masuk dalam temuduga yang betul. Cuma kita ubah keadaan dia menjadi webinar ataupun online. Dan yang paling penting, connection must be stable. Itu yang sangat penting supaya tidak hilang connection dan sebagainya. Yes, tidak terganggu ketika itu. Itu sangat-sangat penting. Jadi perlu ada pengorbanan dan juga perlu ada usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Itu saja daripada saya, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Terima kasih banyak, sangat padat perkongsian daripada Encik Khairul tadi.
Dan saya rasa juga menjawab temuduga tips persediaan temuduga secara online kita ada di soalan di chat box. Dan saya banyak benda yang tuan kongsikan, jadi kalau boleh saya recap sikit. Dari segi homework tu sangat penting, macam tuan cakap, you must know what company you are applying for. Kadang-kadang tiba-tiba saya pun pernah dengar orang kata tiba-tiba tak tahu pun you are applying for what job, company mana, you tak tahu pun industri mana you pergi. So itu menampakkan you tidak bersedia untuk berkhidmat untuk syarikat itu. Dan like Cik Khairul cakap, sebenarnya bila you dah dipanggil interview, sebelah kaki you dah ada, tetapi kaki you yang tolak diri you balik keluar. Betul. Sebab persediaan. Dan mungkin personality, kebanyakannya especially mungkin anak-anak muda, minta maaf, mungkin yang mana yang younger generation dia melebihkan kepada personality. Maksudnya dari segi penampilan and whatnot, betul, it is important. However, there are tips and banyak kita boleh dapat daripada internet sebenarnya. Macam mana kita nak membawa diri, personality, ethics untuk kita bersama di atas talian, betul-betul juga sama juga dengan fizikal. Dan personality tu betul penting, tapi saya rasa bila kita masuk bilik temuduga tu sebenarnya 5 saat saja akan pergi kepada personality. Lain tu adalah cara pembawakan diri. Cara pembawakan diri itu akan menggambarkan macam ni you bawa diri you dalam organisasi tu. Betul tak tuan? Jadi kalau you boleh membawa diri you dalam semasa temuduga, insya-Allah, walaupun jawapan dia mungkin tidak betul, apa jawapan tu salah, tetapi kaedah you membawa jawapan itu yang mereka nak tengok. Sebab benda boleh perkara yang you tak tahu mungkin boleh diajar. Tetapi sikap you tu akan menunjukkan sama ada you boleh diajar atau tidak. Saya rasa sebagai majikan juga yang juga ada ruang untuk interview, ini kita nampaklah dari segi isu-isu semasa lah, dari segi anak muda. Dan tuan ada kongsikan juga tadi tentang general knowledge. Ya, general knowledge sangat-sangatlah penting. Kita bukan setakat bercerita tentang COVID-19 basically as a general knowledge. Dia macam mana COVID-19 mempengaruhi ekonomi, macam mana yang berlaku dalam apa yang berlaku semasa pertukaran government ke apa, sedikit-sedikit sebanyak pun sikit-sikit boleh membantu supaya majikan tahu bahawa kalau saya perlukan dia untuk dapatkan maklumat, dia tahu macam mana nak cari maklumat. Betul tak Cik Khairul? Sebenarnya itu akan menunjukkan how well you bawa yourself dalam organisasi lah. Jadi Cik Khairul ada juga cerita tentang gaji kan, gaji dan tak sama, tak match dengan apa. Saya rasa pada soalan saya seterusnya tu dari segi credit worth, sebenarnya you kadang-kadang kita ada credit worth yang kita value diri kita. Kita rasa kita bernilai sekian-sekian dan kita patut mendapat sekian-sekian. Tetapi bila kita nak match dengan majikan punya ekspektasi, dia rasa bila dia interview kita, you are only worth sekian-sekian. Jadi akan ada percanggahan dari situ. That's why mungkin kebanyakannya akan menolak bila di offer pekerjaan kan, sebab dia rasa credit worth dia lebih tinggi. Jadi stigma wanita tidak boleh melaksanakan kerja teknikal atau tidak boleh melaksanakan beberapa perkara dalam job description yang diberikan menjadi punca mengapa wanita kurang dipilih berbanding lelaki. Ini mungkin dari segi pihak majikan lah kot. Sedangkan mungkin dari segi credit worth wanita lebih layak. Apa pandangan tuan? Ini untuk majikan yang mendengar. Okey, baik. Terima kasih Wan. Soalan yang tough ni. Di mana kita dapat biasalah kan, stigma wanita dan sebagainya. Tadi pun kita nampak meja pun dah jawab stigma dan sebagainya. Salah satu contoh kita dapat daripada meja sendiri. Daripada meja tadi. Dia menjadi jurulatih. Bukan dia menidakkan lelaki di situ, tidak. Dia ada nak menunjukkan wanita pun ada level yang sama. Okey, pada pandangan saya, ia memang hanya stigma tersebut yang mana kata wanita teknikal, apakah di mana kenapa wanita kurang dipilih berbanding credit worth dan sebagainya. Sebenarnya pada saya ia adalah satu stigma saja untuk segelintir masyarakat, kepada majikan dan semualah, untuk segelintir masyarakat. Kerana kita boleh lihat peranan wanita pada masa sekarang jauh sangat berbeza berbanding dahulu. Ini kajian lah saya buat. Saya pun baru hidup. Ini kajian yang saya buat. Cakap lebih saya takut juga. Okey, di mana kita nampak memang stigma ni adalah jauh berbezalah dengan masa sekarang ni. Pada masa yang sama kita tengok pemikiran majikan sekarang dia sudah maju ke depan.
selaras dengan zaman yang lebih maju dengan adanya teknologi pada masa sekarang, IT dan sebagainya lah. Tiada lagi istilah yang mana kerja teknikal ni hanya untuk lelaki. Sebagai contoh, kita ada banyak contoh sebenarnya. Peningkatan kemajuan ilmu dan juga teknologi ini juga sedikit sebanyak melonjakkan bidang-bidang sektor tenaga kerja tanpa mengirakan status dan jantina. Sebentar lagi saya akan jelaskan macam mana contoh-contoh yang mana kita dapat melihat wanita ni di peringkat atasan lah. Mungkin numbers tu tak banyak tapi ada. Saya puji wanita hari pada hari ini. Ni mesti relate kepada soalan saya seterusnya kan. Jadi wanita. Betul. Pelibatan wanita dalam pelbagai aspek ini juga adalah salah satu pembangunan negara sebenarnya. Yang mana kita tidak boleh mempertikaikan lagi daripada segi sektor ekonomi dan sebagainya. Kita dapat lihat mana hampir setiap sektor, tidak kira ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan, politik, perubatan, keselamatan, pentadbiran, perdagangan dan lain-lain diceburi juga oleh kaum wanita, termasuklah bidang-bidang atau kerja-kerja teknikal. Sebagai contoh, kita dapat melihat wanita telah menceburi pekerjaan seperti pemandu bas, pemandu lori dan sebagainya. Kita dapat lihat hakikat ni ada, dikeluarkan di TV, di media, di medsos dan sebagainya. Wanita telah menceburi pelbagai bidang. Kita juga dapat lihat di mana ada pegawai offshore dari golongan wanita ni sendiri dan juga ramai golongan wanita yang telah beralih kerjaya sebagai jurutera dan juga terlibat dalam bidang automotif. Contoh lain yang saya boleh bagi, saya buat satu kajian di mana di Harian Metro pada 9 Mac 2021, Harian Metro pernah menerbitkan mengenai Puan Norwani yang telah berjaya di dalam pekerjaan teknikal dan dia sekarang bertugas sebagai pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSH. Beliau juga pernah mempunyai pengalaman bekerja di organisasi ternama seperti Sandabi, Faber Group Berhad, Nestle Manufacturing Senyam Berhad, MMC Gamuda dan juga Proton Holding Berhad. Budaya suri rumah ataupun budaya duduk di rumah wanita ni sebenarnya dah tak ada dah sebenarnya. Bukanlah tak ada, ada sebenarnya. Stigma tu kita perlu keluarkan. Masyarakat sudah semakin menerima. Majikan pun dah bagi peluang pekerjaan, dah membuka laluan kepada wanita-wanita untuk duduk di teknikal dan high level dan sebagainya. Kalau dekat Malaysia ni, wanita juga mampu bekerja secara bijak dengan menggunakan masa secara efisien. Pengurusan tenaga yang baik dan mementingkan produktiviti dalam menguruskan keutamaan dia di dalam kerjaya dan juga kehidupan peribadi. Wanita kini mampu membangun potensi mereka dan juga kehidupan peribadi mereka lah. Kita dapat lihat macam mana dia menguruskan masa dengan kerjaya, dengan keluarga, stigma mereka dengan keluarga, apa dan sebagainya. Kejayaan wanita juga dapat dilihat dengan wujudnya beberapa pemimpin agung dan tempatan yang mampu untuk mentadbir sesebuah negara. Seterusnya memperbaiki diri untuk tidak mahu ketinggalan dalam pembangunan sejagat. Antaranya saya ambil di luar negara. Benazir juga Perdana Menteri Pakistan, Hillary Clinton, United States Secretary of State from 2009 to 2013. Kita ada di peringkat tempatan kita di Malaysia juga, kita masih boleh berbangga dengan kehadiran Tan Sri Zaitun Sulaiman, Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali dan sebagainya. Sumbangan mereka ni bukan dalam bidang politik saja, ekonomi maupun sosial akan terus memberi cahaya kepada wanita dan juga menjadi ikon kepada wanita untuk membangunkan diri maupun negara. Itu sebenarnya, itulah saya nak terangkan di mana credit word itu majikan sebenarnya stigma tu dah bukanlah hampir pupus, sedang diterima oleh majikan. Majikan memang telah banyak peluang. Saya rasa kejayaan ini juga banyaklah ada di medsos lah, kita boleh nampak lihat lah. Ya, betul. Sebenarnya Encik Khairul, kalau boleh saya juga kongsikan yang kita ada berita terbaru kita terima di mana adik kelahiran Malaysia, adik Fakirah Khairuddin telah diterima bekerja dengan Tesla, satu company yang sangat hebat di Amerika Syarikat, dan dia merupakan tak silap saya dianggap sebagai jurutera automotif di syarikat tersebut. Maknanya betapa banyak peluang even di overseas yang tap on talents wanita di sini. Jadi kerana tidak banyak masa, kita juga, saya nak tanya, wanita merupakan tonjang keluarga. Sering kita dengar dengan di statement kan. Dan ada majikan melihat ianya sebagai halangan kepada mengoptimalkan ROI ataupun performance syarikat, terutamanya syarikat yang tidak berskala besar lah.
bagaimanakah kita boleh mengubah minda majikan bahawa jika wanita ni tidak menggunakan biological roles mereka, maka tidak akan seperti melahirkan anak, maka tiadalah pelapis kepada syarikat dan masa depan negara. Kalau wanita tidak tidak bersalin and what not, tiadalah pelapis. Jadi dan lelaki sebagai suami juga perlu sama-sama mengambil tugas, shared responsibility untuk menjaga keluarga supaya talian wanita ini tidak disia-siakan. Okey, baik. Terima kasih Puan pada soalan Puan. Soalan ni pun kita nampak lebih pada stigma juga Puan, biological role dan sebagainya lah. Di mana stigma lelaki juga perlu sama-sama mengambil tugas menjaga keluarga supaya talent wanita ni tidak disia-siakan lah. Okey, sebenarnya isu boleh saya panggil diskriminasi kot. Isu diskriminasi gender ni merupakan satu stigma yang lama. Namun daripada masa ke masa ia mula terhakislah di Malaysia sendiri. Kita ambil satu kajian Tracy Soidi dan juga Agnes Sembuling 2016 memaklumkan bahawa peranan dalam institusi kekeluargaan ni telah mengalami perubahan, terutamanya bagi golongan wanita yang bukan sahaja dilihat sebagai seorang ibu tetapi juga seorang pekerja. Saya rasa kita boleh relate juga dengan soalan yang ketiga tadi lah, lebih kurang lah stigma dan biological role. Saya ambil satu contoh lah, yang mana penaraju kepada majikan, sektor-sektor kebanyakannya ada juga daripada kalangan wanita. Saya ambil satu contoh, bekas Governor Bank Negara kita, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Kita punya mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Aziza. Kita ada Datin Vivi Sofinas Yusof, ikon fashion. Faiza Baumi, Syed Ahmad, Beras Faiza. Dan juga Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia ni. Di mana saya percaya dan yakin mereka mereka membahagikan, pandai bijak, efisien dalam menguruskan rumah tangga dan juga dalam menguruskan tanggungjawab sebagai isteri dan juga menguruskan tanggungjawab sebagai majikan ataupun jawatan-jawatan yang di atas lah di dalam pengurusan dan sebagainya. PEGESU juga salah satu organisasi, untuk makluman juga, PEGESU juga adalah salah satu organisasi yang memainkan peranan dalam pasaran buruh lah. Seperti yang saya kata ni, kita tak ada diskriminasi jantina. Kita bantu semua pekerja. Tidak kira kaum wanita, kaum lelaki dan sebagainya. Kita pun dapat lihat jumlah kembali kerja tadi yang seperti yang saya maklumkan, hampir 90,000 orang lah. 90,000 orang dalam masa tahun 2019 itu adalah satu numbers yang tinggi. Secara tak langsung, golongan wanita ni juga dapat mengoptimumkan ROI dan juga performance syarikat lah. Dia bukan juga biological role, lahir anak, duduk rumah, suri rumah dan sebagainya. Dia menyumbang kepada ataupun ekonomi negara kita lah. Tiada lagi tumpuan kepada budaya suri rumah pada zaman kita ni lah. Ini dapat dikatakan lagi kebanyakan keluarga yang mempunyai wanita-wanita yang berkerjaya. Pihak lelaki juga dia sama-sama sebenarnya memainkan peranan dalam membantu isteri. Kita dapat lihat di mana medsos ada saja yang membantu isteri di bahagian rumah dan sebagainya. Suami yang misali dan sebagainya lah. Dia dapat membahagikan dan juga komunikasi antara mereka tu penting lah. Supaya urusan kerja dan urusan keluarga hendaklah dibahagi secara saksama dan bebanan haruslah dipikul secara bersama-sama. Kebanyakan wanita juga yang berkerjaya ni adalah untuk membantu mempertingkatkan sumber pendapatan keluarga lah dan juga dalam membantu suami. Oleh itu wanita merupakan penyumbang kepada ekonomi dan negara. Kita dapat lihatlah dekat dalam IPT yang mana saya dapat satu numbers di mana pendidikan dan kelulusan wanita di peringkat ijazah tinggi lebih banyak daripada golongan lelaki, iaitu sebanyak 65% penuntut yang memasuki universiti terdiri daripada pelajar wanita. So, kita nampak di sini sebenarnya wanita ni sangat berkebolehan. Maaf kepada kaum-kaum lelaki, sahabat saya pengacara majlis pun. Sebenarnya dia berkebolehan dan sebagainya. Macam mana cara teknik menguruskan masa dan juga komunikasi bersama keluarga, suami dan sebagainya. Macam mana dia nak menggunakan kaedah tersebut. Kita ambil satu kajian Dr. Meng Lee daripada The Hyo State University. Telah buat satu kajian pada Disember 2020. Dan keputusan kajian mendapati pengurusan yang dikendalikan oleh wanita mendapat penilaian keberkesanan dari segi kepimpinan yang lebih tinggi. Kajian ini ataupun studi ini menunjukkan kebanyakan mempercayai pemimpin wanita disebabkan faktor komunikasi mereka lah dengan orang lain dan juga mempertimbangkan
dan juga pertimbangan yang ditunjukkan oleh wanita, toleransi dan sebagainya lah. Jadi pada pandangan saya, boleh majikan perlu melihat kepada kelayakan mereka, akademik pengalaman mereka dan juga boleh utilize tenaga buruh tanpa memandang jantina seseorang sebagai ukuran sesuatu jawatan. Saya percaya dan yakin majikan, majikan era sekarang ni, zaman sekarang ni, dia lebih terbuka kepada siapa-siapa saja yang boleh dan berkelayakan di situ, boleh buat, tidak kira wanita ataupun lelaki, asalkan dia boleh melakukan kerja dan dapat membahagikan masa antara keluarga dan kehidupan lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Khairul. Satu perkongsian yang sangat padat, penuh dengan statistik, penuh dengan contoh. Jadi kalau tak fokus betul-betul tadi, tak dengarlah sebenarnya banyak tips yang telah Cik Khairul kongsikan. Dan soalan terakhir yang saya tengok dalam chatbot, dia ada cerita pasal semakin ramai mencuburi online business kerana kehilangan kerja, bagaimana peluang pekerjaan. Saya rasa Cik Khairul pun dah terangkan juga tadi pekerjaan yang ada, tiada istilah tiada kerja yang ditawarkan. Sebab banyak statistik yang Cik Khairul tadi kongsi, banyak sebenarnya peluang pekerjaan. Sama ada you nak ambil atau tidak ambil. Dan saya rasa dari segi tips kepada ramai yang mencari kerja di luar pun Cik Khairul dah kongsikan persediaan general knowledge, personality, resume, dari segi your email, wujudkan satu email atas nama sendiri. Tiada lagi guna nama belakang-belakang tu. You keep it for that, for your personal matters, but when it comes to professional matters, make it professional. Betul tak Cik Khairul? Yes, dalam masa yang sikit saya boleh wrap up sedikit, dan lokasi dan apa ni juga, gunakan apa yang kita boleh ambil sekarang, sebab kehidupan kita, career kita tidak akan stagnan. Dia akan grow, insya-Allah. Career kita akan grow, gaji kita pun akan grow. So jangan risau pada apa kita dapat hari ini, sebab insya-Allah rezeki tu ada, insya-Allah dia akan grow. Gaji kita macam kami ni semua pun grow daripada basic kan Cik Khairul. Jadi untuk anda hadirin semua di luar sana, kalau apa ni nak lebih lanjut tentang apa pun yang ditawarkan oleh Perkesa, terutamanya dalam isu My Future Jobs tu, terutamanya dalam bidang pekerjaan, boleh refer pada website Perkesa. Mungkin Cik Khairul punya team boleh masukkan juga dalam chat box. Dan sebab masa tidak mengizinkan, saya terpaksa akhiri sesi ini. Terima kasih kepada Cik Khairul. Semua orang boleh tepuk tangan dan kita serahkan balik kepada, sekian saja daripada saya, moderator anda pada sesi Carnival Kerjaya Usahawan Wanita, dan saya serahkan balik kepada Cik Adi, insya-Allah Tuan MC. Terima kasih Puan Iliana. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada moderator kita Puan Iliana Yusof dan ahli-ahli panel kita yang hebat-hebat yang bahagia Meja Rosniza binti Abdul Kadir dan Encik Khairul Anwar bin Ghazali. Saya percaya banyak ilmu yang telah diperolehi daripada perkongsian itu tadi. Kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah pergi ke website TUDM dan juga Perkeso. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Para hadirin, sebelum kita pergi kepada acara perasmian penutup, marilah kita sama-sama menonton satu lagi tayangan khas daripada Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kedah dan dengan persembahan istimewa daripada UiTM Chamber Choir dengan lagu rakyat klasik berjudul Ewa Bule. Dipersilakan. This is my Juju. He always spends time to play with me. He was like my best friend. Let's play a new game. I thought. My toy box, my bed, and my bathroom. They're no longer my safe spaces. They're my nightmare. Girl, I make your favorite food. 你怎么不吃呢？我不饿，不要烦我。 Hey, what's wrong with you? You're hardly in your room, and you don't even keep Tiansi next to you when you sleep, and you don't even shower in your bathroom anymore. What's going on? Yes, I don't know. Can you not keep bossing me around? Aren't you excited? Juju is coming over, so you can show him your new bicycle. I don't want to play with him anymore. I'm scared. Why? Don't say things about Juju like that. He's just playing around. She never let me finish. I tried to avoid him as best as I could. I was ashamed
and I became a different person. I didn't know who I was anymore. Good news, guy！ 猪猪要去上大学了哎！终于啊！哦，明天是吗 ？OK， 好的，明天见，拜拜。好呀。Hey girl, come, sit. Guess what? Guess who is coming tomorrow? Who? Juju. He's back from overseas. He'll be coming over tomorrow. Why is he coming over? I told you he's a bad person. Keep him away from me. What's wrong with you? Why do you say things like this? You never let me finish. What do you mean? He started touching me in bad ways. I was in the bathroom. He came in and told me to take off my clothes. Sometimes when he stayed over at night to help you, he would come into my bedroom and make me do sexual things to him. Things that families shouldn't do. Please forgive me, dear. I will settle this with you, dear. 我是绝对不会放过他的。It's important to be able to open up to each other and have these conversations with the people in your life. You shouldn't feel ashamed or guilty for taking this step. It is also important for people, especially children, to know what sexual harassment is, so that they can identify what an inappropriate touch is. My name is Jackie, and this is my story. Hentikan. Stop it. Konnichiwa. こんにちは。私たちはマレーシアの UITM 室内合唱団です。大空の遥か上にある希望に向かい飛んでいくよぶれ、このコロナウイルスによる苦境が早く良くなりますようマレーシアから願っております。